Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2210824 Abdul Halif bin Abdullah Haris Mahdi. Pada hari ini saya akan membahaskan tentang isu semasa iaitu pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan iaitu di China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga atau lebih daripada kes telah disahkan dengan lebih daripada kematian disebabkan oleh COVID-19. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala, walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala muncul. Masa antara pendedahan dan permulaan gejala biasanya 5 hari, tetapi mungkin berkisar antara 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak nafas. Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan akut. Setakat ini, tiada vaksin atau rawatan antiviral tertentu. Usaha terdiri daripada pengurangan gejala dan terapi sokongan. Langkah-langkah pencegahan yang disyorkan termasuk membasuh tangan, menutup mulut apabila batuk, mengekalkan jarak dari orang lain terutamanya mereka yang tidak sihat dan pemantauan dan pengawasan diri selama 14 hari untuk orang yang mengesyaki mereka dijangkiti. Pandemik ini telah membawa kepada gangguan sosioekonomi global, penangguhan dan pembatalan acara kebudayaan, keagamaan dan kesukanan dan ketakutan yang meluas dalam kekurangan bekalan yang telah mendorong pembelian panik. Teori maklumat palsu dan konspirasi mengenai virus itu telah disebar secara talian dan terdapat insiden xenofobia dan perkauman terhadap orang Cina dan orang Timur atau Asia Tenggara lain. Seterusnya saya akan membincangkan tentang epidemiologi. Kajian epidemiologi terhadap 2019 COVID-19 memeriksa akan taburan, corak dan faktor risiko 59 kes pesakit yang disyaki awal pada akhir Disember 2019 dan awal Januari 2020 dimasukkan ke Hospital Jin Yin Tan, sebuah hospital khas ditentukan oleh pengasikan mereka. 41 daripada 59 individu telah disahkan dengan jangkitan COVID-19. Daripada 41 kes ini, terdapat satu kumpulan ahli keluarga, lelaki dan purata umur 49 tahun. Hampir ketiga mempunyai keadaan penyakit asas termasuk 8 dengan diabetes, 6 dengan tekanan darah tinggi dan 6 dengan penyakit jantung. 2/3 mempunyai sejarah pendedahan kepada pasar borong makanan laut hewanan. Gejala paling kerap dilaporkan ialah 40 dengan demam, 31 dengan batuk dan 18 dengan sakit otot dan keletihan. Gejala kurang kerap termasuk batuk atau batuk berdarah, sakit kepala dan cirit birit. Sekitar separuh daripada kelompok itu mempunyai sesak nafas dan 13 dimasukkan ke rawatan intensif. Imbasan CT, semua 41 orang menderita radang paru-paru. Komplikasi termasuk 12 dengan sindrom kesukaran pernafasan teruk, 5 dengan kecederaan jantung akut dan 4 dengan jangkitan sekunder. Memetik 7,711 kes pada dasarnya di China dan 83 kes di luar negara di 18 negara pada 29 Januari. WHO mengisytiharkan wabak itu menjadi darurat kesihatan awam keperintah antarabangsa pada 30 Januari sehingga 24 Februari 79,560 kes telah disahkan di seluruh dunia, lebih 98.4% di tanah besar China. Kes yang disahkan juga telah dilaporkan di Thailand, Jepun, Macau, Korea Selatan, Taiwan dan Amerika Syarikat. Pada 26 Februari 2020, WHO melaporkan bahawa ketika kes-kes baru dilaporkan menurun di China, tapi juga tiba-tiba meningkat secara mendadak di Itali, Iran dan Korea Selatan. Jumlah kes baru di luar China telah melebihi jumlah kes baru di China buat kali pertama pada 25 Februari. Pada 17 Januari, sekumpulan penyelidikan dari Imperial College London di United Kingdom menerbitkan laporan bahawa terdapat 1,723 kes selang keyakinan 95% dengan permulaan gejala pada 12 Januari. Ini berdasarkan corak
penyebaran awal ke Thailand dan Jepun. Mereka juga membuat kesimpulan bahawa penularan manusia ke manusia tidak boleh dinafikan, yang mana telah disahkan kemudian. Apabila kes-kes selanjutnya berlaku, mereka kemudiannya mengira semula bahawa terdapat 4,000 kes gejala 2019 di Wuhan menjelang 18 Januari. Kumpulan dari Universiti Hong Kong telah mencapai kesimpulan yang sama seperti kajian terdahulu dengan perincian tambahan mengenai pergerakan di China. Berdasarkan kes-kes yang dilaporkan dan mengandaikan kelewatan 10 hari antara kejangkitan dan pengesanan, penyelidik di Universiti Northern menganggarkan bahawa jumlah kejangkitan sebenarnya mungkin lebih tinggi daripada yang disahkan pada masa laporan. Universiti Northern menganggarkan 21,300 jangkitan pada 29 Januari, meningkat kepada 31,200 jangkitan pada 29 Januari dengan keyakinan 95% dalam selang 23,400. Pada 31 Januari 2020, satu artikel di Lancet menganggarkan bahawa 75,000 individu telah dijangkiti di Wuhan pada 25 Januari. Terdapat kebimbangan mengenai sama ada personel dan peralatan perubatan yang mencukupi tersedia di kawasan-kawasan yang terjejas oleh wabak hospital untuk mengenal pasti dengan bentuk coronavirus. Bukan salah diagnosis kes yang disyaki sebagai radang paru-paru yang teruk. Ramai daripada mereka yang mengalami gejala diberitahu untuk diri sendiri di kuarantin di rumah daripada pergi ke hospital untuk mengelakkan hubungan rapat dengan pesakit lain dengan tahap gejala yang berbeza. Selepas 2 penerbangan penghantaran pulang dari Wuhan ke Jepun pada akhir Januari, 5 daripada kira-kira 400 orang dihantar pulang diagnosis dengan virus itu, yang mana 1 mempunyai gejala dan 4 lagi tidak. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang tanda dan gejala. Gejala-gejala COVID-19 ialah tidak spesifik dan mereka yang didikati sama ada boleh asimptomatik atau mengalami sesama seperti gejala seperti demam, batuk, kelitian sesak nafas atau sakit otot. Tanda-tanda dan gejala-gejala biasa dan kelaziman mereka ditunjukkan dalam jadual yang sepadan. Perkembangan selanjutnya boleh membawa kepada radang paru-paru yang teruk, sindrom kesusahan pernafasan akut, sepsis, kejutan septik dan kematian. Setengah daripada mereka yang dijangkiti mungkin tidak menunjukkan gejala klinikal, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda klinikal. Jadi penyelidik telah mengeluarkan nasihat bahawa mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan orang-orang yang dijangkiti yang disahkan harus dipantau dan diperiksa dengan teliti untuk mengesahkan jangkitan. Tempoh inkubasi yang biasa masa antara jangkitan dan permulaan gejala adalah antara 1 hari ialah 1 hingga 14 hari. Ia biasanya 5 hari. Dalam satu kes, ia mempunyai tempoh inkubasi selama 27 hari. Punca-punca COVID-19 ialah pemindahan, iaitu cara penularan utama iaitu melalui titisan pernafasan yang telah dikeluarkan oleh seseorang. Contohnya, ketika batuk atau bersin, titisan hanya tinggal digantung di udara untuk masa yang singkat, tetapi mungkin kekal berdaya tahan dan menular pada permukaan logam, kaca atau plastik. Butiran untuk virus tidak tersedia pada 26 Februari 2020 dan diandaikan bahawa ia sama dengan coronavirus lain yang bertahan selama 9 hari pada suhu bilik. Pembasmian permukaan boleh dilakukan dengan bahan seperti etanol digunakan setiap 1 minit. WHO telah mengatakan bahawa risiko tersebar dari seseorang tanpa gejala adalah sangat rendah. Walau bagaimanapun, jika seseorang telah memulakan gejala dan batuk ringan, terdapat risiko penghantaran. Di samping itu, analisis jangkitan di Singapura dan Tianjin di China mendedahkan bahawa banyak jangkitan coronavirus boleh disebarkan oleh orang yang baru-baru ini menangkap virus dan belum lagi menunjukkan tanda-tanda. Penemuan ini bermakna bahawa mengasingkan orang apabila mereka mula merasa sakit kurang berkesan daripada yang diharapkan. Antara pencegahan iaitu membasuh tangan. Membasuh tangan telah disyorkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. KKM dan CDC mengesyorkan bahawa individu mencuci tangan dengan sabun dan air selama sekurang-kurangnya 20 saat, terutamanya selepas pergi ke tandas atau ketika tangan kelihatan kotor, sebelum makan dan selepas meniup hidung, batuk atau bersin. Ia juga disyorkan menggunakan sanitizer tangan berasaskan alkohol dengan alkohol sekurang-kurangnya 60% apabila sabun dan air tidak tersedia. WHO juga menasihatkan agar individu agar tidak menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan yang masih tidak dibasuh. Pencegahan kedua ialah kebersihan bahagian pernafasan. Mereka yang mencaki bahawa mereka telah dikati harus memakai topeng pembedahan, terutama apabila dikait ramai, dan panggil doktor untuk nasihat perubatan. Dengan menghadirkan jumlah dan jarak penyalinan sisian ekspirasi yang tersebar semasa bercakap, bersin dan batuk, topeng boleh memberi manfaat kesihatan awam dalam mengurangkan risiko penularan oleh mereka yang tidak dijangkiti. Jika topeng tidak tersedia, siapa yang mengalami gejala pernafasan harus menutupi batuk atau bersin dengan tisu.
Segera membuangnya di kap bakul sampah dan basuh tangan selepas itu. Sekiranya tisu tidak disedia, individu boleh menutup mulut atau hidung dengan siku yang tertekuk. Masker juga disyorkan untuk mereka yang berjaga sesuatu yang mungkin mengalami penyakit ini. Membilas hidung, berkumur dengan pencuci mulut dan makan bawang putih adalah tidak berkesan. Tidak ada bukti untuk menunjukkan bahawa topeng muka melindungi orang yang tidak terjangkiti pada risiko rendah, dan memakannya mungkin memberi keadaan samak yang palsu. Topeng pembedahan digunakan secara meluas oleh orang-orang sihat di Hong Kong, Jepun, Singapura dan Malaysia. Topeng pembedahan tidak disyorkan oleh CDC sebagai langkah pencegahan bagi orang awam di Amerika. Antara pencegahan ketiga ialah pengasingan diri dan kuarantinkan diri. Pengasingan sendiri di rumah telah disyorkan untuk mereka yang diagnosis dengan COVID-19 dan mereka yang mensyaki mereka telah dijangkiti. CDC telah mengeluarkan arahan pengasingan diri yang termasuk pemberitahuan penyedia penjagaan kesihatan melalui telefon dan menyekat semua aktiviti di luar rumah kecuali untuk mendapatkan rawatan perubatan. Mereka yang baru-baru ini mengembara ke negara yang mempunyai transmisi yang meluas atau yang mempunyai hubungan langsung dengan seseorang yang diagnosis COVID-19 juga telah diminta oleh beberapa agensi kesihatan kerajaan untuk mengkuarantinkan diri atau menjalankan amalan sosial selama 14 hari dari kebarangkalian pendedahan terakhir. Dan pencegahan yang terakhir ialah penjarakan sosial. Penjarakan sosial termasuk tindakan kawal jangkitan bertujuan untuk melewatkan penyebaran penyakit dengan minimumkan hubungan dekat antara individu. Kaedah termasuk karantin, sekatan perjalanan dan sekolah tutup, tempat kerja, stadium, teater dan pusat membeli belah. Individu juga boleh menggunakan kaedah menjauhi sosial dengan menghadkan perjalanan, mengelakkan kawasan sesak dan secara fizikal menjauhkan diri daripada individu yang sakit. Banyak kerajaan kini memberi mandat atau mengesyorkan jarak sosial di kawasan-kawasan yang terjejas oleh wabak itu. Orang dewasa atau orang yang lebih tua, mereka yang mempunyai keadaan kronik yang serius menghadapi peningkatan risiko penyakit serius dan komplikasi dari COVID-19 dan telah dinasihatkan oleh CDC Amerika Syarikat untuk mengelakkan orang ramai dan tinggal di rumah sebanyak mungkin dalam bidang wabak komuniti. Sesetengah negara seperti Kanada atau Amerika Syarikat mengeluarkan garis panduan untuk tidak berjabat tangan, memeluk dan berkongsi ciuman. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan kepada ekonomi. Wabak ini merupakan ancaman yang tidak stabil bagi ekonomi global. Pelancongan adalah salah satu sektor yang paling teruk terjejas kerana langgaran perjalanan, penutupan tempat awam termasuk tarikan pelancongan dan nasihat pemerintah agar tidak melakukan perjalanan. Banyak syarikat penerbangan telah membatalkan penerbangan kerana permintaan yang lebih rendah dan syarikat penerbangan serantau Britain, Flybe, telah ditutup. Industri pelayaran dilanda teruk dan di beberapa stesen kereta api dan pelabuhan feri juga ditutup. Pengepuasan antarabangsa di antara beberapa negara telah dihentikan dan ditangguhkan kerana pengurangan kebutuhan dan penangguhan perkhidmatan domestik. Bukan itu sahaja, sektor runcit telah dipengaruhi secara global dengan pengurangan waktu kedai atau penutupan sementara. Kunjungan ke peruncit di Eropah dan Amerika Latin menurun sebanyak 40%. Peruncit Amerika Utara dan Timur Tengah menyaksikan penurunan 50 hingga 60%. Ini juga mengakibatkan penurunan trafik perjalanan ke pusat membeli belah 33 sehingga 43% pada bulan Mac berbanding bulan Februari. Pengendali pusat membeli belah di seluruh dunia mengenakan tindakan tambahan seperti peningkatan sanitasi, pemasangan pengimbas termal untuk mensuhu pembeli dan pembatalan acara. Ratusan juta pekerjaan boleh hilang di peringkat global. Lebih daripada 40 juta orang Amerika Syarikat kehilangan pekerjaan dan mengumumkan tuntutan insurans pengangguran. Kesan ekonomi dan pengangguran besar-besaran yang disebabkan oleh pandemik tersebut telah menimbulkan ketakutan akan krisis pengusiran besar-besaran. Dengan analisis oleh Institut Aspen yang menunjukkan antara 30 dan 40 juta Amerika Syarikat berisiko untuk diusir pada akhir tahun 2020. Menurut laporan Yale, kira-kira 60% perniagaan Amerika Syarikat yang telah ditutup sejak bermula pandemik ini akan ditutup secara kekal. Menurut Perkiraan Suruhanjaya Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Amerika Latin dan Caribbean, kemiskinan yang disebabkan oleh pandemik boleh menyebabkan 14 sehingga 22 juta lebih banyak orang dalam kemiskinan lampau di Amerika Latin. Menurut Bank Dunia, sehingga 100 juta lebih banyak orang di seluruh dunia boleh jatuh ke dalam kemiskinan yang melampau akibat penutupan tersebut. Organisasi Buruh Antarabangsa iaitu ILO memaklumkan bahawa pendapatan yang dijana dalam 9 bulan pertama tahun 2020 dan pekerjaan di seluruh dunia sebanyak 10.7% atau 3 trilion ketika pencegahan pandemik coronavirus. Kesan yang kedua ialah pendidikan. Sehingga 6 Mac
291.5 juta kanak-kanak dan remaja tidak menghadiri sekolah kerana penutupan sekolah negara sementara atau tidak terbatas yang diberi manfaat oleh kerajaan dalam usaha melambatkan penyebaran COVID-19. 13 negara telah menutup sekolah di seluruh negara, memberi kesan kepada pelajar yang biasanya menghadiri kelas prasekolah rendah dan menengah. 9 negara termasuk India telah melaksanakan penutupan sekolah tempatan untuk mencegah atau melindungi COVID-19. Walaupun penutupan sekolah bersifat sementara, ia membawa kos sosial dan ekonomi yang tinggi. Gangguan yang menyebabkan mereka memberi kesan kepada orang ramai di seluruh komuniti, tetapi kesan mereka lebih teruk untuk kanak-kanak yang kurang bernasib baik dan keluarga mereka. Sebagai tindak balas terhadap penutupan sekolah yang disebabkan oleh COVID-19, UNESCO mengesyorkan penggunaan program pembelajaran jarak jauh atau online dan membuka aplikasi dan platform pendidikan yang boleh digunakan oleh sekolah dan guru untuk mencapai pelajar jauh dan menghadkan gangguan pendidikan. Kesimpulannya, COVID-19 telah memberikan kesan yang teruk kepada seluruh masyarakat untuk menjalani rutin harian yang bahagia seperti dahulu kala. Oleh itu, marilah kita berganding bahu untuk menghapuskan wabak coronavirus supaya kita dapat menjalani kehidupan yang aman dan damai. Sekian daripada saya. Terima kasih.